Assalamualaikum, saya Muhammad Firdaus bin Kamal, nombor matrik 267186. Untuk video yang akan dilakukan semula ini adalah bertajuk terhadap konflik terhadap komunikasi antara pemimpin dan sub koordinat di dalam Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dan perkara ini sering berlaku di pelbagai agensi, iaitu pelbagai organisasi yang berada di Malaysia, dan salah satunya yang kita akan lakukan semula adalah di dalam organisasi Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Kebanyakan daripada organisasi mempunyai masalah pentadbiran dari segi pengekalan komunikasi yang baik antara pihak pemimpin dan juga subordinat di dalam setiap peringkat di dalam organisasi. Perkara ini memang sering kali berlakulah di dalam setiap organisasi, dan perkara ini kita perlu bendung dan cuba atasilah daripada apa yang berlaku dan kita lihat dari lakonan ini. Konflik adalah bermaksud boleh didefinisikan sebagai perkara yang wujud dalam satu perselisihan faham dan penentangan antara kedua belah pihak, sama ada ia yang berlaku antara individu dan juga ataupun kumpulan. Dan tidak sahaja berlaku konflik ini wujud apabila satu pihak ini bersetuju dengan pendapat dan telah menjadi satu salah fahamlah di antara kedua-dua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, first kali kita akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Kamil bin Muhammad Azmi, nombor matrik 274977. Nama saya Muhammad Aizul bin Mustafa, nombor matrik 275098. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Syamil bin Yusuf, nombor 275045. Okey, so untuk video kali ini kumpulan kami akan membuat lakonan sedikit berkaitan dengan konflik terhadap komunikasi antara pemimpin dan subordinat di dalam Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Malaysia lah. Jadi dalam video ni kami akan melakonkan balik situasi di mana berlakunya konflik dalam komunikasi dalam organisasi ni, yang mana informasi yang diberikan ketika komunikasi berlaku tu akan ada informasi yang akan terfikir lah. Jadi kita akan melakonkan semula situasi yang kebiasaannya berlaku yang menjadi masalah dalam organisasi JPJ lah pada masa sekarang ni. So, macam mana kerja hari ni Syamil? Okey ke? Alhamdulillah bos, keadaan kerja sekarang okey. Kita pun masih mematuhi SOP yang telah dikeluarkan semasa permulaan pandemik dululah bos. Okey. So, macam yang kita tahu tadi, Menteri dah bagi tahu kita dah beralih ke fasa endemik lah sekarang. So, akan ada perubahan SOP sikit lah dekat kita punya bahagian kaunter. So, operasi kaunter setiap hari. So, sebelum ni kita ada buat SOP untuk pemakaian mask, tutup muka, kita ada penjarakan, kita ada limit berapa orang dalam kedai. So, yang pegawai yang bertugas pun ada yang masih work from home, ada yang masih work in office lah. So, untuk perubahan SOP baru ni, kita akan untuk penjarakan tu kita akan hapuskan. So dah tak perlu lagi penjarakan, tapi pelitup muka masih lagi perlu pakai lah. Jadi untuk limit pekerja di dalam pejabat dalam satu masa tu kita dah tak ada limit lah. So berapa yang boleh masuk tu boleh masuk je, tak ada masalah. So counter pun yang mana kosong, yang mana work from home, kita akan balik bekerja macam biasa semula lah. Sebab kalau tengok sekarang ni customer pun ramai kan. Betul. So kita tengok yang beratur pun ramai. Nanti Cik Syamil nanti bagi tahulah yang kerja dekat anak buah Cik Syamil tu pasal SOP baru kita ni lah. Okey. So ada apa pertanyaan ke?
saya tak ada apa-apa pertanyaan. Nanti saya akan maklumkan kepada pegawai-pegawai kaunter kita lah. Okey. So nanti harap semua maklumat ni sampai ke bawah lah untuk kita pastikan flow proses dekat operation kita ni berjalan dengan lancar lah. Kita tak mau lagi ada beratur panjang-panjang, ada yang komplain tu lah. Sekarang kan PAT kan, patutnya semua kena faham lah. Okey. So nanti apa-apa ada pertanyaan boleh tanya saya. Terima kasih. Okey, baik. Saya kata, Seram. Jumpa duduk. Okey, ni macam mana kaunter? Okey. kuarter okey, tak ada masalah tuan. Tapi yang kosong tu macam mana? Oh, kalau untuk makluman lah kan, untuk kaunter kosong tu, sebab kita dah dapat arahan baru daripada bos. Ya. So, bos memaklumkan dapat arahan baru pada KKM. Lepas ni kita akan berubah ke fasa endemi. So, kalau untuk yang kaunter yang kosong tu, kita akan panggil balik lah. So, untuk kerjaan dari rumah, work from home dah tak ada lah kan ni. So, kaunter macam mana? Ramai tak customer sepanjang pandemik ni? Sekarang ni tak aman. Semua pakai online. Online. Okey, untuk makluman lah, saya dah dapat arahan. Selepas ni kita punya urusan di kaunter akan penuh lah. And then ada update yang terbaru mengatakan lepas ni kita akan tak ada penjarakan sosial. Tapi make sure ni lah, kena make sure untuk pelanggan ni pakai mask lah. Okey tak? Tapi kalau yang lain-lain tu pandai-pandai lah ni jaga Okey tak? Saya rasa setakat tu je lah kot. Ada apa-apa pertanyaan lagi? Setakat ni tak ada lagi. Ada lagi Okey, ada apa-apa Nanti apa-apa just saya- maklumkan pada saya ya. Sebab saya takut ada apa-apa info yang dapat nanti saya akan update balik lah. Okey. Okey, pandai-pandai ya. Okey tak? Baik. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih tak? Okey. Assalamualaikum ni. Tuan Datuk. Okey. Siang ya. Sihat Datuk. Okey, duduk ni. Allah. So macam mana kerja ni? Okey ke? Kerja okey Datuk, tak ada masalah. So yang pasal SOP baru tu kamu punya Ah. pegawai dah ada beritahu? Pegawai saya ada beritahu pasal Okey. SOP baru tu. Nanti saya akan lakukan. Okey, so customer ramai tak hari ni? Customer tak ramai Datuk. Sebab sekarang kan pembayaran semua daripada online. Tapi saya tengok ada lagi lah yang beratur kat luar tu. Kenapa tak bagi dia orang masuk je? Sekarang ni dia ikut SOP tu. Datuk. Dia tak beritahu ke yang limit sekarang dah tak ada lah? Patutnya semua customer dah boleh masuk lah sebab kita dah tak buat penjarakan lah. Dia macam ni Datuk. Kalau semua customer masuk, dia akan berlaku ramai-ramai akan menyebabkan Bahayalah. Bahaya. Sebab saya dah bagi tahu hari tu dah, patutnya kita dah endemik ni dah patutnya dah tak ada penjarakan lah. So customer masuk lah macam biasa sebab kaunter kita pun dah penuh dah. Okey Datuk, nanti saya maklumkan kepada pegawai saya. Tak apa. Nanti saya panggil balik Tuan Syamil nanti dengan kamu nanti kita briefing balik lagi sekali. Saya akan beritahu balik lah semua SOP yang baru lah. Okey, baik. Sebab kita kalau boleh nak operation semua macam biasa balik lah, kesian customer duduk batu ramai-ramai kat luar tu. Okey, baik Datuk. Okey eh. Okey, So, nanti tanggal nanti lepas kerja nanti kita meeting sekejap lah. Baik Datuk. Okey eh. Okey Mi. Kerja elok Mi. Okey, Terima kasih eh. Datuk. Okey baik. Okay, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum untuk Okay, so tujuan saya panggil hari ni lah sebab tadi saya ada tengok kat kaunter tadi dekat kat luar pun customer masih ramai lagi yang beratur lah. Jadi hari tu saya dah beritahu kan SOP dekat kamu yang baru kan. So yang pasal limit customer dalam office tu. Sebab tadi saya tengok ini cakap dia pun tak tahu. Dia ingatkan masih lagi sama macam SOP sebelum ni. Kamu ada beritahu dia ke hari tu? saya tak ada beritahu tu. Terang tu, saya mungkin lepas pandang buat isu tu. Okey, tak apa. So next time lepas ni bila saya bagi tahu apa-apa tu kamu kena take note lah. Kamu kena take note, kena bagi tahu betul-betul kat nota bawahan. Sebab kita tak nak ada miscommunication, nanti operation kita tergendala, jadi kalau boleh kita nak elakkan benda-benda macam tu lah. Okey, so saya akan bagi tahu sekali lagi ni. Syamil, okey, untuk SOP baru ni kita dah tak ada penjarakan. So customer boleh masuk macam biasa, cuma kena pastikan dia orang pakai pelitup muka, kena pakai hand sanitizer. Okey,
Okay, so pegawai-pegawai pun saya dah arahkan yang mana work from home tu semua akan masuk kerja balik macam biasa lah. Okay, so saya harap lepas ni operasi kita tak ada lagi berlaku masalah. Kita tak nak customer beratur panjang-panjang sebab nanti ada aduan itu semua nanti bukan kamu dia susah, saya juga yang nak kena menjawab. Okay lah. So harap lepas ni cara berkomunikasi tu kalau boleh kita kena ubah lah. Kita kena apa yang saya beritahu semua kena catat. Kami pun nanti kena beritahu dekat dia punya staff, kena beritahu betul-betul lah. Kena beritahu semua maklumat yang saya beritahu semua kena catat, kena beritahu betul-betul lah. Okay lah. So saya harap benda ni tak ulang lagi lepas ni lah. Okay Datuk, saya mohon maaf lah atas kekilafan saya. Untuk next time saya akan ubah lah saya punya cara kerja untuk orang tu ya. Okey, tak ada masalah. Semua orang pernah buat silap. Okey. So Mi ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada masalah. Tak ada semua okey ya. Semua okey. Okey. Kesimpulan yang boleh dibuat daripada hasil lakonan kami ni, kita dapat kena pastilah jika ada masalah komunikasi, sesuatu informasi tu tidak akan dapat disampaikan dengan baik. So perlu ada perubahan dalam segi cara kerja, iaitu dengan mencatatkan apa arahan yang kita terima daripada pihak atasan supaya tidak ada masalah bukan ketirisan tapi masalah terlupa ataupun tercicir untuk kita sampaikan maklumat itu kepada orang bawahan. Ya, itu saja. So kalau kita boleh lihat daripada situasi tadi lah, masalah yang saya rasa bukan kata JPJ, institusi JPJ saja, saya rasa semua organisasi pun mengalami masalah yang sama lah. Sebab komunikasi ni dia berlaku bukan hanya satu orang kepada satu orang yang lain, tapi kepada kebanyakan orang bawahan. Jadi segala informasi yang diberi jika tidak disalurkan dengan tepat kepada orang bawahan, dia akan menjadi masalah kepada organisasi itu. Jadi informasi tidak akan disampaikan dengan tepat, jadi mungkin akan berlaku salah faham terhadap apa-apa informasi yang diberikan lah. So ni ada nak tambah apa-apa ke? Komunikasi ni penting bagi semua organisasi sebab komunikasi ni memberi impak kepada semua pekerja. Lepas tu pekerja-pekerja hendaklah alert apa yang diberitahu oleh pegawai atasan. Itu saja daripada saya. Okey. So ini saja perkongsian yang boleh kami bagi pada hari ini. Jadi segala kelebihan dan kekurangan tu, kelebihan datang daripada Allah, kekurangan itu daripada kami sendirilah. So dua ahli kami yang lain tu masing-masing ada tugasan yang perlu diorang lakukan, so diorang tak boleh join bersama. Jadi setakat ini sajalah persembahan pada hari inilah. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazwani Betty Rosdi, nombor matrik 267416. Okey, di sini saya ingin menjelaskan secara kesimpulannya sebagaimana yang diketahui, komunikasi dan kepimpinan adalah dua terma yang sangat bergantungan antara satu sama lain. Kedua-duanya sangat penting bagi memastikan kelancaran sesebuah organisasi. Konsep komunikasi kepimpinan perlu wujud untuk semua ahli organisasi yang berminat untuk membentuk dan mempelajari cara komunikasi yang lebih berkesan. Selain itu, kemahiran pengurusan juga dapat diperbaiki apabila kemahiran komunikasi kepimpinan dipertingkatkan. Secara amnya, apa yang dapat dijelaskan adalah pengurusan komunikasi terutamanya di dalam organisasi ini berfungsi dan juga berperanan untuk memastikan kelancaran terhadap pelaksanaan tugas seharian di dalam sesebuah organisasi. Dengan itu, dapatlah disimpulkan bahawa kejayaan dan pencapaian matlamat sesebuah organisasi bukanlah bergantung kepada kecanggihan teknologi semata-mata, tetapi ianya bergantung kepada kejayaan peribadi seseorang pemimpin.